Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua murid tahun 6 beta. Okay, jadi pada pagi ini kita akan teruskan dengan sesi PDPR kita dan pada pagi ini kita akan membincangkan topik 11.0 iaitu pengurusan data dan kita terus kepada objektif kita pada pagi ini. Okay, objektif kita pada hari ini ialah di akhir sesi PDPR ini semua murid tahun 6 beta akan dapat menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penafsiran data dari piktograf, carta palang dan carta pai secara individu berdasarkan kepada contoh soalan yang dibincangkan oleh guru. Dan kriteria kejayaan kita pada hari ini, murid-murid kelas 6 beta dapat menyelesaikan dengan betul masalah harian yang melibatkan penafsiran data dari piktograf, carta palang dan carta pai. Okey, kita lihat kepada contoh soalan yang cikgu telah siapkan untuk anda. Okey. Jadi kita lihat ya. Yang pertama, ini ialah sebuah piktograf. Okey, apa itu piktograf? Piktograf ialah graf yang diwakili dengan gambar, iaitu picture piktograf. Okey, cikgu tulis ini ialah piktograf. Ya. Piktograf ejaannya PIKTOGRAF. Okey, dia bergabungan picture and graph. Itu piktograf tu. Okey, nampak di sini ya, dia wakilkan burger tu dengan bentuk burger. Okey, jadi kita baca tajuk dia. Tajuk ialah jualan burger Encik Syaruki. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu. Dan setiap biji burger tu mewakili 6 biji burger dalam keadaan sebenar. Jadi maknanya untuk hari Senin ada 2 burger, maknanya 6 tambah 6 lah. Kalau di sini maksudnya 6 tambah 6, maksudnya 12 biji. 12 biji jualan burger pada hari Senin. Hari Selasa pun sama, 6 tambah 6 iaitu sama dengan 12. Dan hari Rabu 1, maksudnya 6 sajalah. Untuk hari Khamis ada 3, dia 6 tambah 6 tambah 6. Dan anda juga boleh buat macam ni, 6 darab 3 pun betul ya. Dapat 18. Okey, dan hari Jumaat ada 4 dan anda boleh buat sama ada 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 ataupun 6 darabkan dengan 4 dapatlah 24. Okey. Seterusnya, okey, kita lihat kepada soalan yang disediakan. Okey, sebiji burger mewakili 6 biji burger. Ini daripada kita baca direct terus daripada rajah yang diberikan. Okay, yang B, jualan burger yang paling banyak ialah pada hari Jumaat. Ya, hari Jumaat. Okey, hari Jumaat kita letakkan di tempat kosong tu, hari Jumaat. Dan jualan burger yang paling sedikit pula pada hari ialah pada hari Rabu. Yang ini semua kita dapat daripada tengok saja, kita perhatikan daripada graf yang diberikan sahaja. Dapatlah jawapannya. Okey, kemudian kita lihat soalan C. Beza jualan antara hari Jumaat dengan hari Rabu ialah biji. Okey, beza. Pertama sekali, beza itu menunjuk operasi tolak. Ya, beza itu ialah operasi penolakan. Okey, antara hari Jumaat dan hari Rabu. Okey, Jumaat ada berapa biji yang dijual? 24 biji. Hari Rabu 6 biji. Bermaksud cikgu, okey, jalan kerja ni ialah 24 tolakkan dengan Rabu ialah 6. Jadi 24 tolak 6, 4 tolak 6 tak boleh, kita pinjam pada 2, 2 tengah 1, jadi 14, 14 tolak 6, 8, ini 1. 18, maksudnya beza ialah 18 biji. Okey. Jumlah jualan burger Encik Syaruki dalam 5 hari itu ialah, okey, jumlah menunjukkan operasi tambah ataupun operasi penambahan. Jadi dalam 5 hari itu ialah, okey, maksudnya dia nak soalan ni nak anda kira jumlah yang dijual daripada hari Senin tambah Selasa tambah Rabu tambah Khamis tambah Jumaat. Jadi kita cuba selesaikan. Hari Senin 12 tambah Selasa 12 tambah Rabu 6 tambah Khamis 18 dan tambahkan dengan Jumaat 24. Okey ya. Ni cikgu padam sikit Okey. Tambahkan dengan 24. Okey. Kemudian kita tambah sama-sama. 2 tambah 2 4. 4 tambah 6 10. 10 tambah 8 18.
18 tambah 4, 22. Jadi 2 dan kumpul semula 2 di sini. Jadi 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 2, 7. Jadi jumlah jualan Encik Syaruki untuk ke-5 hari tersebut ialah sebanyak 72 biji burger. Okey, kemudian kata purata jualan burger dalam satu hari ialah purata. Okey, yang kena faham istilah purata. Apakah yang dimaksudkan dengan purata? Okey, purata itu ialah kita nak kira berapa jumlah bilangan jumlah jualan yang sehari dia. Okey, purata tu maksudnya jumlah jualan, ya, untuk contohnya jumlah jualan, jumlah jualan burger tu, ya, dibahagikan dengan berapa hari, berapa hari yang dijual. Jadi jumlah jualan ni jadi 72. Okey, dan hari yang dijual ialah 5. Okey, maksudnya di sini maksudnya 72 bahagi 5. Itu maksudnya. Jadi 72 bahagi 5, kita bahagi macam biasa, gunakan kaedah lazim, ya, 72 bahagi 5. Okey. 72 bahagi 5 dapat berapa? Ni paling hampir 1/5, 5. Tolak. Ni 7/2. 7/5 dapat 2. Kita turunkan 2. Jadi 22. 22 bahagi 5. 4 di sini. 4, ya, 20. Okey. Kemudian tolakkan 2 tolak sifar 2. Sifar 2 tolak 2, sifar habis. Okey, nombor tidak ada lagi. Jangan risau, kita tukarkan kepada perpuluhan. Jadi kita letakkan satu titik perpuluhan di atas. Kemudian tambahkan sifar di bawah dan turunkan. Jadi 20. Okey, sambung semula macam biasa. Ya. 20 bagi 5 dapat 4. Jadi 20. Tolak, tidak ada baki, ya. Jangan ada baki lagi, ya. Untuk soalan ni tak boleh ada baki. Jadi kalau nombor tak ada, kita buat macam kita membahagikan waktu di topik nombor perpuluhan tempoh hari, ya. Okey, jadi jawapan ni adalah 14.4 biji, ya. 14.4 biji lah, purata sehari. Ya, okey. Ya, faham, ya? Jumlah jualan bagikan dengan bilangan hari 14.4. Okey. Kemudian kita lihat pada contoh yang kedua. Okey. Contoh yang kedua ni adalah ini nama dia graf palang, Nama dia ni graf palang. Okey, graf palang ataupun bar graf, ya. Okey. Jadi kita lihat ni graf palang. Okey, kemudian kita lihat tajuk dia tajuk atas, koleksi stem 4 orang murid. Jadi di graf palang ni apa ciri dia? Dia ada dua paksi. Itu paksi X yang mendatar dan paksi Y. Paksi Y. Okey. Paksi X yang mengufuk dan paksi Y mencancang, Okey. Jadi kita lihat, ya. Yo bilangan stem dia 5, Syuzi 10, Salim 20. Lihat pada puncak ni dan lihat pada paksi Y, Okey, dan kemudian John 15. Okey, jadi A mengumpul paling sedikit stem, iaitu siapa kumpul paling sikit, iaitu Yo. Yo kumpul paling sikit stem, iaitu dia kumpul hanya 5 keping sahaja. Okey, kemudian B mengumpul paling banyak stem, iaitu siapa kumpul paling banyak stem? Ya, Salim kumpul paling banyak stem, Salim kumpul paling banyak stem, dan stem yang dikumpul ialah 20. Lihat pada graf sahaja dapat jawapan. Okey. Jadi jumlah stem yang dikumpul oleh mereka ialah jumlah stem anda kena kira seorang demi seorang lah. Tambahkan semua. Jadi kita lihat dulu, kita kira berapa jumlah untuk individu. Ini 5, ini Syuzi 10, John Salim 20. Okey, John adalah 15. Okey. So kita tambahkan ke semuanya. Jadi 5, ya, tambah 10, okey, tambah 20, tambah dengan 15. Okey. Jadi 5 tambah sifar 5, tambah sifar 5, tambah 5, 10. Jadi sifar dan
kumpul semula 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 1, 5. Bermaksud jumlah stem yang dikumpulkan oleh mereka semua ialah sebanyak 50 keping. Okey, selesai. Alright, padam sikit ya. Okey. Okey, senang je. Kita lihat kepada graf dan kita tafsirkan maklumat yang diberikan. Okey, yang ketiga, ini sebuah nama dia, ini nama dia carta pie. Carta pie. Okey. Okey, carta pie. Ya, dia berbeza daripada yang kedua tadi. Dia sekarang ni dia berbentuk bulat. Berbentuk bulat. Okey, macam pie lah, pie yang anda makan tu kan, bentuk bulat. Okey, kemudian kita lihat ya. Biasanya carta pie ni dia akan diwakili dengan dalam bentuk peratus. Biasanya dalam bentuk peratus. Okey, jadi tajuk dia kita lihat peratusan murid mengikut kaum di SK Kesas ya. Okey. Dan dia beri maklumat tambahan dia, jumlah bilangan murid ialah 800 orang. Okey. Kita lihat A, kaum yang paling ramai ialah, okey, kita lihat kaum yang paling ramai maksudnya mana bahagian paling besar lah. Jadi kita lihat di sini India 20%, Cina 30%, Melayu 50%. Maksudnya jumlah ni ialah yang paling besar ialah Melayu. Ialah kaum yang paling ramai ialah kaum Melayu. Ya, okey, kita lihat, okey, kita tuliskan Melayu saja. Okey. Bilangan murid Cina ialah, okey, bilangan murid Cina. Okey. Jadi di sini dia bagi tahu Cina adalah ada sebanyak 30%. Okey. Jadi 30% bukan bermakna bilangan murid Cina tu 30 orang. Tidak 30% itu bermakna kita kena lihat, kita kena ulang semula, kita kena refresh semula topik peratusan yang kita dah belajar tempoh hari. Okey, 30% tu kita kena, maksudnya 30% ya daripada dia 30% tu dia sebahagian daripada jumlah murid yang ada. Berapa? Jumlah murid yang ada ialah seramai 800 orang. Okay, maksudnya 30% daripada 800 orang. Dan di sini ada beberapa istilah matematik yang anda perlu ingat semula. Okey, daripada menunjukkan operasi darab. Okey, kemudian 3% di sini kita mensukarkan kepada bentuk pecahan dahulu. Ya, 30% maknanya 30/100. Okey, darabkan dengan 800. Okey. Ingat lagi. Cikgu harap anda semua ingat lagi lah. Okey, dan seterusnya di sini tidak ada bawah dia ataupun penyebut dia. Kita buat satu garis dan penyebut dia satu. Okey. Okey, kita lihat kita lihat secara bersilang dan atas bawah Okey, sekarang ni kita boleh hapuskan bilangan sifar yang berpadanan di antara atas dan bawah. Okey, macam mana kita hapuskan? Okey, lihat ya. Satu sifar di bawah, hapus satu sifar di atas. Okay, ini bahagian atas ya, atas dan ni bawah. Okey. Jangan keliru ya. Okey. Kemudian sifar yang kedua kita boleh hapuskan dengan sifar yang di sebelah sini, atas. Okey. Okey, yang atas satu sifar lagi tidak boleh lagi lah sebab di bawah tidak ada sifar yang boleh dihapuskan secara berpadanan. Jadi yang tinggal hanyalah 3 darab 80 per dengan 1 darab 1. Okey, ataupun di sini sekarang ni 3 darab 80. Okey, kita buat secara lazim. 80 darab 3 sama dengan sifar darab 3, sifar 8 darab 3 24. Okey. Ni 2 4 sifar per dengan 1 darab 1, 1 lah. Jadi ini bermaksud, ini maksud dia 2 4 sifar bahagi 1. Okey, apa-apa saja nombor bahagikan dengan 1 akan dapat balik jawapan balik soalan dia, iaitu 2 4 sifar ataupun 240 orang. Okey, boleh faham ya? Ingat semula macam mana kita nak mendarab apabila di topik peratusan dahulu. Senang saja. Ya. Ulang balik video ni kalau anda kata masih tak faham lagi. Okey. Seterusnya, bilangan murid India ialah, okey, kita lihat pula murid India. Murid India peratus dia ialah 20%. Okey, kita buat di bawah ni ya. Okey. 20%. Ya, India
India ialah 20%. Okey, 20% ni bukan maknanya murid India 20 orang. Tidak Kita kena kira dulu. 20% daripada jumlah dia berapa orang? Ada 800 orang murid. Okey. Dan seperti biasa macam yang bahagian B tadi, daripada menunjukkan operasi darab. Okey, kemudian peratus itu kita tukar kepada bentuk pecahan dulu. 20/100. Okey, darabkan dengan 800 orang. Okey. Okey, di sini dia sebelah 800 tidak ada penyebutnya, kita buat penyebut 1. Kemudian kita hapuskan bilangan sifar yang berpadanan. 1 di atas, hapus 1 di bawah. 1 di atas, hapus 1 di bawah. Okey, yang tinggal sifar ni tak boleh dihapuskan sebab sifar di bawah tidak ada lagi. Jadi 2 darab 80 per 1 darab 1, 1. Ya. Jadi 2 darab 80 berapa? 2 darab 80 macam 2 darab 8 saja. 2 darab 8, 16. 16 sifar tambah di belakang. Per 1, tak ada lah. Per 1 maksudnya kita bagi 1, dapatlah juga 160. Okey, boleh faham ya? Maksudnya jumlah murid India ialah seramai 160 orang. Okey. Okey, itu saja secara ringkas macam mana kita mentafsir. Ya, kita tak masuk soalan yang susah lagi. Sekarang ni mudah-mudah saja. Okey, jadi apa yang cikgu nak anda faham ke sekarang ni, cuba pastikan anda baca dengan teliti, lihat pada rajah dan kemudian jawab soalan berdasarkan kepada rajah atau maklumat diberikan. Ada 3 saja ya, iaitu piktograf, graf palang atau carta palang dan juga carta pi ya. Soalan yang cikgu sediakan lepas ini pun lebih kurang sama saja dengan contoh yang kita bincangkan. Okey. Jadi itu saja cikgu. Jika ada sebarang masalah boleh bertanya pada cikgu di selepas ini. Okey, jadi cikgu harap anda dapat buat latihan pengukuhan yang cikgu sertakan juga. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.